السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul di dalam majlis ilmu di antara maghrib dan isyak pada hari ini atau pada malam ini. Dan apa yang saya dimaklumkan tadi, kita ada majlis di surau kita ni, dan kita akan berhenti kuliah apabila masuk isyak. Syak berapa ya? 8.36. InsyaAllah kita akan berhenti sebelum syak untuk memberi laluan kepada majlis kita. Sebagaimana yang biasa kuliah kita menggunakan kitab Qanun Jinayah Syar'iyah dan sistem kehakiman dalam perundangan Islam berdasarkan Quran dan Hadis yang disusun oleh Haji Sa'id Haji Ibrahim bekas Mufti Negeri Sabah. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin rabbal alamin. Kita masih dalam perbincangan pada pasal yang kedua, yakni pada hukum qadha. Yang mana hukum qadha adalah merupakan hukuman yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka yang menuduh orang lain tanpa ada saksi. Di antara tuduhannya menuduh orang lain berzina ataupun menuduh orang lain melakukan perbuatan liwat ataupun menafikan isterinya, menafikan anak pada isterinya. Jadi 3 pertuduhan ini mesti ada saksi. Dan kalau tidak ada saksi, sudah tentulah demi menjaga maruah seseorang yang dituduh itu, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hukuman yang hukum qadha, yang mana maruah diri adalah merupakan perkara yang amat penting untuk dijaga. Begitu juga maruah orang lain juga perlu untuk dijaga. Di dalam dunia atau zaman IT ataupun media sosial yang ada sekarang, kalau kita perhatikan, tuduhan dan tuduhan itu biasa dilakukan tanpa ada bukti apa-apa, sedangkan dianya adalah merupakan satu kesalahan ataupun dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana di hari akhirat besok seorang yang menuduh orang lain tanpa ada bukti, tanpa ada saksi, tanpa ada qarinah ataupun evidence, dan tentulah akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat besok. Yang mana kalaulah tuduhan itu tidak ada bukti ataupun tidak dilakukan oleh orang yang dituduh melakukan perbuatan keji yang kita sebutkan tadi, sudah tentu di hari akhirat besok di antara satu kelompok manusia yang akan jadi orang yang bankrupt atau muflis, orang yang melakukan kezaliman kepada orang lain. Di antara kezaliman yang dilakukan oleh manusia, sama ada dengan anggotanya, sama ada dengan tangan, kaki ataupun lidah, ataupun melalui tuduhan-tuduhan seperti qadha, orang itu akan jadi muflis apabila dosa
ataupun amal-amal soleh kepada orang dizalimi itu akan diberi kepada orang dizalimi. Amal soleh yang dilakukan akan diberikan kepada orang dizalimi. Dan andai kata amalan soleh itu sudah habis, di mana kezaliman itu masih tidak masih tidak lagi hilang ataupun masih lagi tidak mencukupi untuk menutup akan kezaliman itu, ia mana dosa orang yang dizalimi itu akan diletakkan kepada orang yang menzalimi, sehingga orang yang melakukan penzaliman dia akan diisytiharkan sebagai orang yang muflis ataupun muflis. Dan kerana itulah awal kita selaku sebagai orang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, hendaklah kita jaga lidah kita, jaga seluruh anggota kita daripada melakukan kezaliman kepada orang lain. Di antara kezaliman yang senang untuk dilakukan yakni dengan lidah, sama ada memfitnah dengan cara fitnah, ataupun dengan cara maki hamun, ataupun dengan cara mencarut dan sebagainya, dalam merupakan satu bentuk kezaliman yang dilakukan oleh lidah, di mana di hari akhirat besok kesemua itu akan dipertanggungjawabkan. Sedangkan kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan membawa pahala, bukan kita membawa dosa. Di mana dosa yang kita lakukan adalah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan andai kata dosa kita lakukan sesama manusia ini yang berat, yang mana dosa yang kita lakukan sesama manusia naklah kita minta maaf kepada orang yang kita zalimkan itu. Di mana kalau kita melakukan dosa kepada Allah agak mudah, yakni kita menyesal daripada melakukan dosa dan tinggalkan dosa yang kita lakukan dan berazam untuk mengulang kembali dosa yang kita buat. Tapi kalau ada dosa dengan manusia, kita kena minta ampun, minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Andai kata kita memfitnah, andai kata kita mengumpat, andai kata kita melakukan ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh orang yang kita sebut, di mana kita minta maaf kepada dia. Ini adalah benda yang berat. Nak jumpa orang yang kita zalimi itu adalah benda yang berat. Dan kerana itulah elakkanlah diri kita daripada menzalimi manusia dengan lidah kita, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala membawa pahala bukan membawa dosa. Di mana berkait dengan hukum qazaf, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut di dalam Al-Quran Al-Karim, di antara dalilnya sesungguhnya dalil tentang qazaf ini agak banyak, termasuk dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamaniyata jaldatan wa la taqabalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Surah An-Nur ayat 4. Yang bermaksud dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawa 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 kali sebat, dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selamanya, kerana mereka itu orang yang fasik. Dan jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut orang yang menuduh seorang itu berzina tanpa membawa 4 orang saksi, di mana hukuman ataupun balasan di dunia orang itu kena sebat sebanyak 80 sebatan. Dan bukan setakat itu saja, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut orang yang menuduh orang tanpa ada saksi ini tidak boleh diterima penyaksian mereka selama-lamanya. Dan orang yang melakukan tuduhan kepada orang yang suci tanpa ada bukti, di mana dia termasuk dalam golongan orang fasik. Fasik di mana orang yang melakukan dosa besar. Yang ini satu dosa besar sekali dilakukan dengan sengaja jadi orang fasik. Melakukan dosa kecil berulang kali tanpa bertaubat kepada Allah termasuk orang fasik. Di antara musibah yang menimpa orang fasik ini, kalau kita lihat di dalam kes menuduh orang lain melakukan perbuatan keji, zina, liwat,
ataupun menafikan anak yang dikandung oleh isterinya, ataupun menafikan anak yang dilahirkan oleh isteri itu anak dia, di mana orang yang tanpa membawa saksi, 4 orang saksi, dia termasuk orang fasik. Jadi besar kedudukannya ataupun amat buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sambungan pada muka surat 69 kitab Jawi ni. Syarat-syarat orang yang dituduh. Masuk pada muka surat 69 pada bahagian syarat-syarat orang yang dituduh. Orang yang tuduh melakukan zina yang boleh dikenakan hukuman had ataupun hudud. Had itu mufrad, hudud adalah jamak. Kepada ke atas orang yang menuduh secara palsu, mestilah orang yang dituduh itu mempunyai syarat-syarat berikut. Ini orang yang dituduh melakukan zina yang boleh dikenakan hukuman had ataupun hukuman hudud. Hudud qazaf ke atas orang yang menuduh secara palsu, mestilah orang tersebut mempunyai syarat-syarat yang berikut. Yang pertama, orang yang dituduh tadi diketahui orangnya, dikenal pasti orang yang dituduh itu sekalipun ia telah meninggal dunia. Yang pertamanya, orang yang dituduh mesti diketahui siapa yang dituduh walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Yang kedua, orang yang dituduh itu seorang yang baik dan bersih daripada perbuatan zina dan terpelihara kehormatannya dari sebarang kejahatan. Ini orang yang dituduh itu mesti dipastikan dia adalah orang yang baik dan dia dalam hidup dia tu tidak dicemari oleh perbuatan zina. Orang baik, dia bertiba dituduh, di mana orang ini dinamakan orang yang dituduh tanpa ada bukti, dan orang yang menuduh itu akan dikenakan hukum qazaf. Pada bahagian 42, cerai yang pertama, menuduh orang yang berzina atau menafikan keturunannya. Di mana seorang yang menuduh seorang yang lain melakukan zina atau menafikan keturunannya, di mana orang yang menuduh itu tidak dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang menuduh itu wajib dikenakan had qazaf sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 39 yang berlandaskan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 4 yang kita bacakan tadi. Iaitu orang yang menuduh orang lain melakukan zina atau menafikan keturunan. Dua perkara di sini, iaitu orang yang menuduh orang lain melakukan zina ataupun menafikan keturunan. Umpamanya satu orang yang menafikan anak yang dilahirkan oleh isterinya sebagai anaknya, ataupun anak yang dikandung oleh isterinya dia nafikan anaknya, di mana dia melakukan satu tuduhan yang bermakna kalau bukan anaknya, bermakna dia menuduh isterinya sudah berzina. Di mana dalam keadaan ini, di mana orang yang menuduh itu tidak dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang menuduh itu wajib dikenakan had qazaf sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 39 berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur yang kita bacakan tadi. Yang kedua, jika tuduhan itu bukan tuduhan berzina atau bukan pula menafikan keturunannya, misalnya seorang menuduh seorang yang lain bermurtad atau minum arak atau mencuri, maka orang yang menuduh itu tidak boleh dikenakan hukuman had qazaf, tetapi hendaklah dikenakan hukuman ta'zir. Yang mana tuduhannya ada banyak jenis tuduhan. Tuduhan yang boleh dikenakan hukuman qazaf yang melibatkan kepada hubungan jenis, umpamanya zina, menuduh orang itu berzina, ataupun meliwat, ataupun perbuatan liwat, ataupun menafikan anak yang dikandung oleh isterinya, ataupun anak yang dilahirkan oleh isterinya, dia menafikan itu anak dia. Ini adalah merupakan perbuatan itu termasuk dalam bab qazaf. Orang yang tidak boleh bawa saksi, dia menuduh orang yang berzina ataupun meliwat, ataupun menafikan anak yang dikandung oleh isterinya, ataupun menafikan anak yang dilahirkan oleh isterinya tanpa ada 4 saksi, orang ini dikenakan hukuman qazaf. Ada juga tuduhan yang lain tapi tidak dikenakan hukuman qazaf, seperti menuduh orang lain minum arak, atau menuduh orang lain murtad sedangkan dia tidak ada bukti, atau menuduh orang yang mencuri, dia tidak ada bukti. Maka orang yang menuduh itu tidak boleh dikenakan hukuman qazaf, tetapi hendaklah dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir hukuman yang
tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya diberi, yakni hukuman ta'zir ini diberi kepada tanggungjawab pemerintah untuk melaksanakannya. Di mana hukum dalam hukum Islam ni ada hukum hudud, ada hukum qisas dan termasuk hukum qazaf, dan ada hukum ta'zir. Di mana hukum hudud umpamanya hukum jelas disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala jumlahnya, berapanya, keadaan macam mana. Ataupun dalam bab qisas pun sama juga, ada dia punya jumlahnya, kadar hukumannya berbeza dengan ta'zir. Allah Subhanahu Wa Taala tidak tetapkan berapa kadar, di mana diberi kepada kebijaksanaan pemerintah untuk melaksanakannya, sama ada dengan cara kaunseling ataupun dengan cara yang lebih mendidik lagi, seperti merotan ataupun di penjara ataupun buan daerah dan sebagainya. Itu bergantung kepada kebijaksanaan pemerintah agar orang yang disabitkan dengan jenayah ta'zir, dengan jenayah ta'zir itu dia akan insaf. Dan kadang-kadang dalam hukuman ta'zir ini kadang-kadang lebih berat berbanding dengan hudud. Itu bergantung kepada apa yang dipertimbangkan oleh pemerintah. Dan kalau kita lihat hukum ta'zir yang ada dalam undang-undang jenayah syariah di Malaysia ini, di antaranya adalah penjara tidak lebih daripada 3 tahun, dan juga sebat tidak lebih daripada 6 sebat, dan juga bayaran denda tidak lebih daripada 5,000. Itu adalah merupakan ta'zir yang ada di dalam undang-undang jenayah syariah yang ada di Malaysia. Maka orang yang menuduh itu tidak boleh dikenakan hukuman hudud qazaf, tetapi tidaklah dikenal hukum ta'zir. Yang ketiga, jika tuduhan seorang ke atas orang yang lain melakukan zina tidak cukup syarat-syarat yang membolehkan penuduh tadi dikenakan hukuman hudud had qazaf, maka penuduh itu hanya boleh dikenakan hukuman ta'zir sahaja, tidak boleh dikenakan hukuman had qazaf. Begitu juga anda kata seseorang yang menuduh seorang yang berzina dan dia tidak mencukupi syarat-syarat yang membolehkan penuduh tadi dikenakan hukuman had qazaf, maka penuduh itu hanya boleh dikenakan hukuman ta'zir sahaja, seperti orang yang tidak cukup syarat untuk dikenakan hukuman hudud. Umpamanya orang yang ada penyakit yang serius, di mana dalam Islam orang yang ada penyakit serius ni walaupun dia menuduh, di mana dia dikenakan hukum ta'zir sebab dia sudah ada keuzuran. Yang dalam kes ini tetap dia kena hukum ta'zir walaupun dia tidak termasuk dalam kena hukuman had qazaf sebanyak 80 perbuatan. Menuduh orang yang berliwat, dan di antara kes yang lain seorang menuduh seorang yang lain daripada melakukan liwat tanpa sesuatu bukti yang boleh menyokong tuduhannya, samalah hukumnya seperti menuduh seorang melakukan zina. Jika tidak sabit kesalahan orang yang dituduh itu mengikut bukti-bukti yang disebutkan dalam perkara 28/1 dan 2, maka orang yang menuduh itu wajib dikenakan hukuman had qazaf sebagaimana yang dikenakan ke atas orang yang menuduh orang berzina yang diperuntukkan dalam perkara 39, sama ada yang melakukan atau yang dilakukan liwat itu laki-laki atau perempuan. Dan dalam kes yang lain berkenaan dengan liwat ini adalah merupakan satu jinayah yang dipanggil jinayah dalam Islam, yang mana orang yang melakukan perbuatan liwat dia akan dikenakan hukum di dunia, dan kalau dia tidak bertaubat dia akan dikenakan hukum azab di hari akhirat. Ini adalah merupakan hukuman daripada Allah. Dan perbuatan liwat ini berlaku dalam sejarahnya, berlaku pada umat Nabi Lut, di mana tidak adalah pelakuan liwat ini berlaku sebelum itu. Di mana Al-Quran sendiri, hadis sendiri menyebut umat yang melakukan perbuatan liwat ini adalah umat Nabi Lut, yakni orang yang mendatangi orang lain dengan jalan belakang ataupun dubur.
Ini adalah merupakan yang amat keji lah. Kalau kita perhatikan, binatang ataupun haiwan sendiri pun tidak mendatangi jantan sama jantan. Tiba-tiba manusia yang berakal, yang ada maruah diri, yang elok kejadian dia mana boleh mendatangi jantan atau lelaki sama laki-laki, atau mendatangi dengan cara dawan belakang ataupun dulu. Ini adalah benda yang perkara yang amat keji. Dan kita tak pernah melihat lembu umpamanya datang kepada lembu jantan yang lain. Dan kita tidak pernah melihat haiwan dia suka sama jenis. Tapi manusia ni pelik perangainya, di mana rosaknya dia punya nafsu, keinginannya rosak sehingga dia boleh mendatangi dengan sama jenis. Ini benda yang amat keji, ataupun kalau kita fikirkan luar daripada fitrah kejadian manusia itu sendiri. Walaupun sebegitu, perkara ini memang berlaku. Yang ini pelakuan yang berlaku tentang liwat ini berlaku pada umat Nabi Lut. Itu jelas disebut dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan perkara ini disambung ataupun terus menerus dilakukan oleh orang-orang yang kemudian. Sehingga kalau kita perhatikan, ada setengah-setengah negara di dunia ini membenarkan hubungan sama jenis. Sudah dilegalkan, sudah mereka iktiraf dalam undang-undang. Dan juga kalau kita lihat beberapa masa yang lepas pun ada, ya ini mereka-mereka yang cuba untuk meminta ataupun cuba untuk melegalkan, untuk diterima oleh undang-undang, yakni kahwin sejenis, ataupun meminta undang-undang di Malaysia ini membenarkan mereka untuk hidup sama jenis, ataupun mereka ni termasuk dalam undang-undang dibenarkan mereka. Ini adalah merupakan perkara yang amat buruk kalau kita biarkan. Ini adalah merupakan satu keinginan, dan orang yang mempromosikan liwat ini disokong oleh badan-badan tertentu. Ini adalah merupakan pemikiran liberalisme. Ya, ini liberalisme ini adalah merupakan kelompok manusia yang bebas. Mereka bebas berfikir dan mereka tidak mau terikat dengan undang-undang agama. Mereka tidak mau terikat dengan hukum-hukum agama. Ini adalah merupakan liberalisme. Yang mana liberalisme ini dia muncul daripada penentangan kepada Kristian asalnya. Ini agama Kristian ni agama yang asalnya mereka tidak membenarkan, yakni penganut-penganutnya untuk banyak memikirkan ataupun banyak mempertikaikan dalam hak agama, sehingga mereka dipaksa untuk ikut. Sedangkan Islam amat luas memberi kelonggaran kepada umat manusia untuk memikirkan ayat-ayat Al-Quran, di mana ayat-ayat Al-Quran itu adalah sesuai dengan akal yang fitrah, akal yang berdasar kepada fitrah kejadian. Kalau kita baca ayat Al-Quran, hukum-hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kesemua itu memang sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Berbeza dengan Kristian, yakni mereka menghalang orang itu berfikir banyak tentang perkara-perkara di dalam agama, sehingga muncullah golongan-golongan liberalisme yang menentang agama Kristian itu sendiri. Nah, ini golongan-golongan yang nak bebaskan pemikiran mereka dan mereka bebas daripada undang-undang agama. Dan perkara ini tidak kurang berlaku kepada setengah daripada orang Islam sendiri yang tidak berpendidikan agama. Nah, ini aliran ataupun pemikiran liberalisme ini sudah masuk di dalam setengah pemikiran umat-umat Islam yang tidak ada asas agama. Bukan setakat orang-orang biasa saja, tetapi dengan golongan-golongan cendekiawan pun ada yang berfikiran secara liberal. Ini benda yang bahaya. Dan inilah di antara perjuangan golongan liberalisme ini, mereka minta kebenaran atau mereka dilegalkan, dimasukkan, dibenarkan dalam undang-undang, yakni hidup atau berkahwin sama jenis. Hubungan homoseksual ataupun liwat ini mereka ingin agar undang-undang negara membenarkan hak mereka, memberi hak kepada mereka. Dan kalau kita lihat, setengah daripada negara-negara yang bebas ini membenarkan dalam undang-undang orang lelaki kahwin sama lelaki, dan perempuan boleh hidup sama dengan perempuan. Ini adalah merupakan perkara yang bertentang dengan fitrah manusia itu sendiri. Kerana kalau kita sebutkan tadi, kan tidak adalah satu haiwan di atas muka bumi ini, seingat saya, yang boleh mereka ni suka jantan sama jantan ataupun betina sama betina. Tidak ada, hampir tidak ada. Mungkin ada sejenis dua jenis yang tidak boleh dinisbahkan dengan
kejadian manusia. Ada orang kata siput ada suka jantan dengan jantan, tapi siput itu tidak boleh nak disamakan, dikiaskan dengan manusia. Manusia itu adalah merupakan satu makhluk yang cantik, kejadiannya diberi akal. Walaupun sebegitu binatang-binatang lain pun tak pernah kita lihat mereka ni suka sama jenis. Tak pernah ada lembu jantan suka kepada lembu jantan. Kalau lembu jantan ni kena penendang ada. Kalau harimau sama harimau, jantan sama jantan, tak pernah kita tengok mereka ni suka. Kalau kena kejar, kena, itu mungkin ada. Ini adalah perkara yang kalau kita fikir luar daripada fitrah kejadian manusia yang elok. Dan kerana itulah kita kena perhatikanlah, yakni masyarakat kita ni jangan sekali-kali terlibat dalam perkara yang tidak bermoral ini. Benda yang tidak baik, hubungan homoseksual ni benda yang amat tidak baik. Kalau kita lihat kepada fitrah manusia pun memang tak boleh menerima akan manusia sama jenis, suka sama jenis, apatah lagi dalam perkara agama. Jadi orang yang menuduh orang lain pula melakukan hubungan liwat dalam pelajaran kita ni, dalam masih dalam hukum berkenaan qazaf, yang di antara menuduh orang lain melakukan liwat tanpa suatu bukti yang boleh menyokong tuduhannya, samalah hukuman seperti menuduh seorang melakukan zina. Orang yang menuduh orang lain liwat tanpa dia ada bukti empat orang saksi, di mana orang tu akan dikenakan hukuman qazaf, dan sebagaimana hukum orang yang menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti. Jika tidak sabit kesalahan orang yang dituduh itu mengikut bukti-bukti yang disebutkan dalam perkara 28/1 dan 2, maka orang yang menuduh itu wajib dikenakan hukuman had qazaf sebagaimana dikenakan ke atas orang yang menuduh orang yang berzina, yang diperuntukkan dalam perkara 39, sama ada yang melakukan atau yang dilakukan liwat itu laki-laki atau perempuan. Yang ini dua-dua pihak yang meliwat dan yang rela diliwat akan dikenakan hukuman hudud. Dan orang yang menuduh kepada orang yang meliwat tanpa ada bukti, dan orang menuduh orang yang kena liwat tanpa ada bukti, di mana orang yang menuduh itu akan dikenakan hukuman qazaf. Menuduh seorang yang dengan tuduhan yang bukan perkara maksiat. Ini perkara yang 44 dalam kes bagaimana tuduhan juga menuduh seorang dengan tuduhan yang bukan perkara maksiat. Seorang yang menuduh seorang yang lain dengan sesuatu tuduhan yang bukan suatu perkara maksiat. Misalnya seorang mengatakan seorang yang lain mandul, mati pucuk dan sebagainya, maka orang yang menuduh itu boleh dikenakan hukuman ta'zir sekalipun tuduhan itu memang benar, kerana tuduhan itu memberi kesan buruk ke atas orang yang dituduh dan akan menimbulkan permusuhan dan sakit hati, di mana hukuman ta'zir adalah untuk menghalang dan mencegah berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Dan di antara tuduhan yang lain pula, sebab tuduhan ni banyak, ada tuduhan yang kena hudud, ada tuduhan yang kena hukuman ta'zir. Dan di antara hukuman yang akan dikenakan hukuman ta'zir dalam perkara yang bukan tuduhan maksiat, tetapi tuduhan yang boleh memalukan orang yang dituduh. Contohnya apa? Seorang yang menuduh orang yang mandul, seseorang yang menuduh orang lain itu mati pucuk atau sebagainya. Perkara ini andai kata berlaku benar juga, di mana tetap orang yang menuduh itu kena ta'zir. Sebab apa? Ianya akan memalukan maruah orang itu dalam perkara yang melibatkan benda yang patut disembunyikan ataupun dirahsiakan. Ini kita tidak boleh untuk menghebahkan, walaupun kita tahu orang tu memang mati pucuk. Kita haram bagi kita menghebahkan kepada orang lain, melainkan kita ni cari jalan untuk mengubah dia satu bab yang lain. Tapi kita pula bukan aib dia, kita kata kawan kita ni mati pucuk, ataupun kita kata kawan kita tu mandul dan sebagainya. Ini perkara yang aib bagi diri dia. Orang yang membuka aib begini dalam hukum Islam boleh dikenakan hukum ta'zir. Jadi kerana itulah, jaga-jagalah dalam perkara yang melibatkan maruah orang lain ini. Kalau kita amat-amat disuruh untuk menjaganya, kalau tidak di antaranya kena hukum ta'zir
ataupun kena hukum hudud. Dan di hari akhirat besok kita bimbang kita akan jadi orang yang bankrupt, orang yang muflis, bawa amal ibadah yang banyak, tapi dengan sebab apa? Kita menuduh sana sini, kita mengaibkan orang di sana di sini, di mana di hari akhirat besok amal ibadah yang kita bawa umpama bergunung-gunung, di mana akan habis diberi kepada orang yang kita zalimi. Itu satu benda yang rugilah, satu benda yang amat-amat rugi. Sedangkan kita ni beramal di dalam, kita beramal masa hidup kita, kita puasa bulan Ramadan, kita bertahajud di malamnya lagi, dan kita di luar bulan Ramadan kita puasa 6 hari Syawal, kita puasa ini Isnin Khamis, kita berzikir, kita baca Al-Quran, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah, 3 kali khatam sebulan umpamanya. Tapi dengan sebab suka menuduh orang lain, dengan sebab kita ni tidak jaga lidah kita suka mengumpat kepada orang lain bimbang, kita akan jadi orang yang muflis. Dan dalam kes-kes yang tertentu, Islam mendatangkan kaedah ataupun hukuman bagi orang yang menuduh dalam bab-bab yang kita sebutkan tadi. Menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti, menuduh orang lain meliwat tanpa ada bukti, menuduh ataupun menafikan isteri dia, anak yang dikandung oleh isteri dia, dia menafikan itu anaknya, ataupun anak dilahirkan isterinya itu dia menafikan anak dia tanpa ada bukti. Yang ini bimbang, di hari di dunia sudah tentu dia akan kena hukuman azab, di hari akhirat besok di mana orang tu akan mungkin itu bimbang. Dan inilah cara kita berfikir sebagai orang beriman, di mana kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa amalan-amalan yang soleh. Dan kita nak jumpa Allah Subhanahu wa taala dalam membawa hati yang qalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaatnya di sisi Allah lah harta kita, anak pinak keturunan kita, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, hati yang sejahtera daripada sifat munafik, hati yang sejahtera daripada sifat-sifat mazmumah, hati yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang dipenuhi dengan sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Dan orang yang tidak menjaga lidahnya daripada memperkatakan fitnah-fitnah, di mana sudah tentulah orang ini tidak memiliki sifat-sifat mahmudah. Yang ini orang suka menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti, dan suka untuk menghebahkan keburukan orang lain, menghebahkan aib-aib orang lain, di mana orang ini sudah tentu tidak termasuk dalam hati yang qalbin salim, di mana dia tidak ada sifat mahmudah. Naklah kita jaga. Cara-cara melakukan qazaf. Pada bahagian 45 ceraian 1 dalam Qanun Jenayah Syariah. Dalam Qanun Jenayah Syariah, cara melakukan qazaf yang menuduh seorang berzina terdapat 3 cara. Yang pertama, tuduhan yang dibuat cara sarih, yang terang nyata, iaitu tuduhan yang menggunakan perkataan-perkataan jelas dan tepat, yang tidak boleh ditafsirkan kepada maksud yang lain selain daripada zina dan penafian nasab, yang keturunan. Misalnya, wahai penzina, atau wahai orang yang berzina, atau bapa engkau berzina, atau ibumu berzina. Yang ini dalam Qanun Jenayah Syariah, cara melakukan qazaf, bagaimana nak menetapkan satu orang tu melakukan perbuatan qazaf. Di antaranya dengan cara pertuturan yang sarih, yang terang jelas. Seperti bagaimana satu orang menuduh wahai penzina, dia marah pada satu orang, dia kata wahai penzina. Ataupun dia menuduh, marah pada satu orang, wahai orang yang berzina. Ataupun dia menuduh, dia marah pada satu orang, dia mengatakan bapa engkau penzina atau ibunya berzina, tanpa dia boleh membawa bukti saksi, 4 orang saksi yang melihat perbuatan zina itu, orang tu kena hukuman had qazaf. Ini dalam perkara yang sarih. Sebagaimana satu orang yang menceraikan isterinya dengan lafaz yang sarih, sama ada talak ataupun cerai, di mana tidak perlu kepada bukti apa jelas, tidak perlu kepada
penafian, tidak perlu pada niat. Saya menceraikan isteri saya, umpama engkau dicerai, ditalak, itu adalah merupakan lafaz yang sharih, di mana dalam kes itu jelas seorang tu menceraikan istrinya. Begini juga lah, bagaimana dalam hal orang yang dia mungkin marah pada satu orang, tiba-tiba dia mengatakan engkau pun zina, atau engkau anak zina, atau bapa engkau pun zina, ataupun ibumu pun zina. Orang ini akan diminta bawa saksi yang dia ada saksi yang menyaksikan perbuatan zina itu. Kalau dia tidak ada saksi, di mana orang ini akan dikenakan hukuman qadar. Dan juga kalau dia tidak ada saksi, termasuk dalam kelompok orang yang munafik, orang yang fasik, orang yang melakukan dosa besar, dan tidak diterima penyaksian dia sampai bila-bila. Ini bahaya. Yang kedua, tuduhan yang dibuat secara kinayah, yakni kiasan, iaitu tuduhan yang menggunakan perkataan yang tidak jelas dan tidak tepat, yang boleh membawa erti zina atau selainnya. Misalnya, wahai pelacur, atau wahai orang yang melakukan perbuatan yang terkutuk dan keji, atau wahai orang yang jahat dan sebagainya. Dan yang keduanya, tuduhan secara kinayah, secara kiasan, yakni dengan perkataan yang tidak jelas menunjukkan kepada perbuatan zina. Di mana contohnya, wahai pelacur, yakni dia marah kepada satu orang, dia kata wahai pelacur, ataupun kamu anak pelacur. Apabila kata kamu anak pelacur, sudah tentulah dia menuduh ibunya pelacur. Dan bermakna dia ini termasuk dalam orang melakukan satu perbuatan kinayah, kiasan kepada, mungkin dia ni bertujuan untuk mengatakan mereka ataupun orang yang dituduh tu berzina. Jadi perkara ini hendaklah ditanya oleh mahkamah, apa maksud kamu mengatakan benda itu. Dan kalau dia benar-benar kiasan itu benda yang jelas menuduh orang tu dia berzina, di mana dia akan dikenakan hukuman qadar. Yang ketiga, tuduhan yang dibuat secara ta'rif. Kadang-kadang kita ceramah, kalau kita nak tengok time dia biasa nak tengok, mana kita terikat dalam masa. Sebab saya tak ada masa ni ada berapa minit tu? 6 minit. Betul, 6 minit insyaAllah. Yang ketiga, tuduhan yang dibuat secara ta'wil, yakni sindiran, iaitu tuduhan yang menggunakan perkataan yang tiada jelas atau tidak tepat, juga yang boleh memberi pengertian yang lain daripada zina, sebagaimana yang dilakukan dalam perkataan kinayah. Misalnya, isterimu sudah ku kacau, atau isterimu sudah ku musnahkan, atau rumah tanggamu sudah ku rosakkan, dan sebagainya. Dan juga dalam kes percakapan yang berbentuk sindiran, yang satu orang yang dia ni mengatakan perkataan dia, contohnya, isterimu sudah ku kacau. Kalau perkara ini dibawa pergi kepada mahkamah, hakim akan tanya, apa maksud kamu? Apakah kamu sudah menzinai dia? Ataupun dia kata isterimu sudah ku musnahkan, apakah kamu sudah menzinai isteri dia? Ini adalah perkara yang kalau dibawa kepada mahkamah, hakim akan tanya apakah maksud daripada kinayah itu, ataupun apa ini masukkan dengan kiasan, ataupun dalam ta'rif yang berbentuk sindiran. Bagaimana dalam kes yang melibatkan perceraian, umpamanya bentuk sebagai kiasan, satu orang yang dia tidak mengatakan menceraikan isterinya, tapi dengan satu perkataan, umpamanya awak seperti kain buruk. Kain buruk tak apa maksud dia. Jadi kalau perkara itu dibawa ke mahkamah, hakim akan tanya apa yang kamu maksudkan dengan kain buruk. Kalau dalam diri dia, dalam hati dia, dia ingin menceraikan isterinya, di mana jelas dia dalam perkara itu isterinya akan mencerai. Mahkamah ataupun hakim akan menetapkan sebagai talak satu, sebagai talak raj'ah. Dan kalau kita perhatikan setakat ini adalah merupakan bagaimana detailnya Islam dalam perkara tuduhan satu perkara, dan menetapkan atau mensabitkan akan orang tu melakukan satu jenayah, di mana akan ditetapkan oleh Islam sama ada dengan lafaznya ataupun dalam bentuk yang ada dalam hati seorang itu. Dan kalau dibawa ke mahkamah,
hakim akan memainkan peranan untuk menyiasat apa yang dimaksudkan dengan perkataan kinayah ataupun kiasan itu, ataupun dalam bentuk ta'rid ataupun sindiran itu. Yang kedua, penuduh yang melakukan kesalahan qadzaf dengan menggunakan perkataan-perkataan yang sharih tanpa mengemukakan 4 orang saksi laki-laki yang adil, wajib dikenakan hukuman had qadzaf sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 39, di mana mereka-mereka yang ada melakukan jenayah qadzaf, sama ada yang lebih-lebih lagi dalam menuturkan dengan cara yang sharih, ataupun boleh berlaku satu orang yang mengatakan satu perkataan seperti kinayah ataupun kiasan, apabila ditanya oleh mahkamah apa maksud kamu, begitu dalam ta'rid yang dibentuk sindiran, kalau dibawa kepada mahkamah, hakim akan tanya apa maksud kamu, dan kalau dia itulah maksudnya kepada zina, orang tu akan, jadi kalau maksud itu kepada tuduhan zina, di mana orang tu akan dikenakan had qadzaf. Dan satu perkara lagi, kalau kita lihat Islam mengiktiraf ataupun mengiktiraf akan kedudukan hakim. Hakim ini adalah merupakan satu kedudukan yang diiktiraf oleh Islam. Ada sebut sebagai hukum jinayah, di mana hakim ataupun al-qadha itu adalah merupakan satu institusi yang diiktiraf, besar kedudukannya di dalam Islam. Dia bukan setakat yang berkenaan dengan jinayah. Kalau kita belajar dalam bab muamalah, jadi dalam bab muamalah pun akan ada kes-kes yang tertentu dibawa kepada mahkamah, umpama sumpah, dalam kes-kes sumpah dalam jual beli, sumpah di dalam banyak perkara-perkara yang melibatkan muamalah. Kalau melibatkan sumpah, di mana setengah daripadanya akan dibawa kepada mahkamah, hakim akan memainkan peranan ini. Inilah kalau kita lihat bagaimana Islam ni agama yang terdepan, agama yang mengiktiraf kedudukan hakim. Di waktu kalau kita lihat hakim ini memainkan peranannya di zaman Rasulullah SAW lagi, dan diikuti oleh para sahabat, di mana kedudukan hakim dalam Islam itu adalah kedudukan yang diperhatikan ataupun kedudukan yang amat besar di dalam Islam, sehingga dalam kes-kes yang berkenaan dengan hukum jual beli ataupun muamalah melibatkan harta benda, melibatkan kepada jenayah yang begini, di mana ada keterangan ataupun perkara-perkara yang melibatkan kedudukan hakim di sisi Islam. Yang ketiga, penuduh-penuduh yang melakukan kesalahan qadzaf yang menggunakan perkataan kinayah yang ta'rid, yang disertakan dengan niat qadzaf daripada orang yang menuduh, hukumnya sama seperti qadzaf sharih, iaitu diwajibkan dikenakan hukuman had qadzaf. Inilah peranan hakim kita sebutkan tadi. Jadi kalau perkara ini, kalau setakat dengan kita tidak dibawa kepada mahkamah, sudah tentulah kita sebagai orang awam tidak boleh ambil tindakan qadzaf kepada orang yang menuduh orang berzina. Dalam kes ini, kalaulah di-report, dan insya-Allah kita berhenti di situ lah tuan-tuan. Kita ambil satu last. Jika penuduh-penuduh yang menggunakan perkataan-perkataan kinayah yang ta'rid tidak disertakan dengan niat qadzaf, penuduh itu hendaklah dikenakan hukuman ta'zir, tidak boleh dikenakan hukuman had qadzaf. Yang kes yang terakhirnya, kalaulah penuduh, orang yang menuduh satu orang itu dengan kinayah ataupun dengan kiasan ataupun ta'rid, yang ini sindiran, tapi dalam hatinya bukan berniat sebagai menuduh orang itu berzina, orang itu tetap juga akan dikenakan hukuman ta'zir, tapi tidak dikenakan hukuman had qadzaf. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini dapat bermanfaat kepada kita, insya-Allah, sebagai maklumat di dalam Islam ni ada hukum-hukum begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.